Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk video kali ini, kita akan pergi kepada soalan trial Kedah set 1 2021. Di mana untuk trial Kedah ini kita akan jawab untuk soalan haba penyesaran. Okey, so soalan yang dia kata, kalau kita tengok dekat sini, dia kata seorang murid telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan nilai haba penyesaran. And then dia bagi gambar, susunan gambar rajah. So ini adalah susunan gambar rajah untuk haba penyesaran lah. Di mana kalau awak nampak dekat sini, dia menggunakan apa? Dia menggunakan serbuk magnesium berlebihan dan juga dia menggunakan larutan kuprum 2 sulfate. Di mana larutan kuprum 2 sulfate tersebut isi padunya adalah 50 cm3 dan juga kepekatan 0.2. Jadi ingat 50 cm3 adalah dia punya isi padu, manakala 0.2 adalah mol, iaitu kepekatan dia. So itu adalah antara maklumat yang kita boleh dapat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Yang seterusnya, awak tengok dekat sini suhu awal larutan. Dia bagi maklumat lagi mengenai dengan suhu awal larutan dan juga suhu tertinggi campuran. Di mana dekat sini nilainya adalah 28 dan juga 48. Di mana in order untuk awak dapatkan nilai theta nanti, suhu tertinggi tolakkan dengan suhu awal lah. So 48 tolakkan dengan 28 untuk awak cari nilai theta nanti. Sebab soalan dia akan minta nilai haba penyesaran. So kita tengok dulu dekat soalan yang pertama. So untuk soalan yang pertama, kalau awak tengok dekat sini, markahnya adalah 1. Markahnya adalah 1 dan soalan disuruh apa? Disuruh nyatakan maksud haba penyesaran. So bila kita katakan dengan haba penyesaran, dari segi definition, akan ada dua terms ataupun dua keyword yang kena ada. Kena ada dua keyword yang perlu ada untuk awak dapatkan markah. Di mana keyword yang pertama, mesti awak letakkan perkataan logam. Logam yang tersesar. That's the word. Mesti awak kena letakkan logam yang tersesar. Ini keyword yang pertama. Manakala keyword yang kedua adalah larutan garam-garamnya. Larutan garamnya. Ini adalah keyword. Ini adalah keyword. Sekejap saya tulis dulu. Larutan garamnya. Jadi yang saya tulis nombor 1, nombor 2 ini adalah merupakan dia punya keyword yang perlu ada dalam definition awak untuk awak dapatkan full markah. Ini satu markah lah. Di mana kalau kita ikutkan dari segi definition yang kita akan dapat adalah like this one. Iaitu perubahan haba apabila satu mol logam tersesar daripada larutan garamnya. Di mana sebab bila kita ceritakan pasal haba, maksud haba penyesaran, iaitu dari segi definition, definition untuk kimia dia mementingkan keyword. Jadi untuk haba penyesaran, keyword yang perlu ada dalam awak punya definition adalah logam yang tersesar. Logam yang tersesar dan juga mesti kena ada larutan garamnya. Larutan garamnya. Sekejap. Alright, like this one. Mesti kena ada keyword. So ini adalah keyword yang pertama. Ini adalah keyword yang kedua. Ada kedua-dua keyword dekat sini, baru awak akan dapat satu markah. Jadi untuk setiap definition bagi haba tindak balas, awak kena ingatlah keyword untuk setiap definition tersebut. Sebab sekiranya awak tertinggal satu perkataan yang penting in that definition, awak takkan dapat markah. Sedangkan markah untuk definisi ni adalah markah percuma je lah. Markah percuma je awak boleh dapat. Tapi kalau awak tertinggal keyword, awak takkan dapat markah. Ini dari segi soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua, kalau awak tengok dekat sini soalan yang kedua, dia tanya mengapa cawan polistrin digunakan dalam eksperimen ini. Kenapa cawan polistrin digunakan dalam eksperimen? Sekarang ni kita kena faham, dalam eksperimen termokimia dia melibatkan dengan haba. Dia melibatkan dengan haba. So haba ni pula melibatkan
haba yang terbebas ataupun haba yang diserap. Okey, so in order untuk kita nak mengekalkan haba tu in that condition, okey, supaya kita dapat kira haba tindak balas tu dapat nilai yang accurate, okey, kita menggunakan cawan polistiren as for apa dia? Untuk, okey, kat sini dia akan jadi untuk mengurangkan haba ke persekitaran. Okey, the words dekat sini, the words dekat sini yang awak kena faham adalah mengurangkan. Okey, mengurangkan. Okey, so kalau awak jumpa soalan, kenapa cawan polistiren digunakan dalam eksperimen ini? Maka dia adalah untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran, maka awak akan dapat 1 markah. Ataupun kadang-kadang soalan dia akan tanya, apakah langkah yang berjaga-jaga yang boleh diambil untuk eksperimen ini? So, langkah berjaga-jaganya adalah menggunakan cawan polistiren. Untuk apa? Untuk mengurangkan haba terbebas ke persekitaran. Okey, dekat sini saya nak highlightkan dari segi perkataan mengurangkan. Okey, dari segi perkataan mengurangkan. Okey, sebab kita kena faham bila kita buat eksperimen, okey, untuk dapatkan data yang accurate, kita boleh buat langkah berjaga-jaga. Okey, kita boleh buat langkah berjaga-jaga. Tapi tak semestinya walaupun kita dah buat langkah berjaga-jaga, nilai kita yang value ataupun data yang kita akan dapat tu 100% accurate. Okey, so untuk kita cantikkan pemilihan kata kita menggunakan the words mengurangkan. Jangan sesekali awak guna words mengelakkan. Okey, sebab sometimes ada student, okey, dia akan menggunakan the words mengelakkan untuk mengelakkan haba terbebas. No, mengelakkan ni adalah a big no. Okey, untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran is a bit no. Jangan pakai. Okey, sebab kita tak boleh nak elakkan 100% haba tu terbebas. Haba tetap akan terbebas, tapi kita boleh kurangkan dia. Kita boleh kurangkan dia supaya nilai yang kita dapat tu insya-Allah lebih accurate. Macam tu. Okey, so apa-apa sahaja untuk langkah berjaga-jaga, saya minta awak untuk elakkan guna perkataan mengelakkan. But instead you can use the words mengurangkan, tak ada masalah. Okey, so untuk soalan yang seterusnya pula, disuruh lengkapkan persamaan ion untuk tindak balas yang berlaku. Okey, untuk buat tindak balas ion, okey, persamaan ion, macam mana kita nak buat persamaan ion? Okey, persamaan ion untuk haba penyesaran is the same dengan cara kita buat persamaan ion untuk tindak balas redox. Okey, di mana first thing first, kita kena tahu apa hasil tindak balas kita. Apa persamaan kimia seimbang yang kita dapat hasil daripada eksperimen ni. So, kita dapati, okey, ni saya buat dekat slide yang baru sekejap, terconteng pula. Okay, saya buat dekat sini Okey, so first thing first, kita kena tahu bahawa bahan apa yang digunakan dalam eksperimen tadi, ini bahan magnesium dan juga larutan kuprum 2 sulfate. Okey, so yang kita gunakan tadi adalah magnesium dan juga larutan kuprum sulfate, CuSO4. So, magnesium ditindakbalaskan dengan kuprum sulfate, dia akan jadi apa? So, kalau awak tengok dekat sini, okey, dia akan bertukar pasangan. Okey, dia akan tukar pasangan, di mana Mg akan ganti tempat Cu dan Cu akan ganti tempat Mg, di mana hasil yang kita akan dapat nanti adalah MgSO4, iaitu magnesium sulfate. Okey, MgSO4 dan juga kuprum. Okey, ini adalah kita punya persamaan kimia seimbang kita. Okey, magnesium ditindakbalaskan dengan kuprum sulfate menghasilkan magnesium sulfate dan juga kuprum. Okey, and then kalau awak tengok dekat sini, ini dah already seimbang lah, persamaan yang dah sedia ada seimbang. Okey, jadi macam mana kita nak buat persamaan ion? Okey, in order untuk kita nak buat persamaan ion, dekat sini awak kena faham konsep atom, ion dan molekul.
Okey, di mana ni saya buat dekat sebelah sini. Okey, kita ada atom, kita ada ion, and then kita ada molekul. Di mana dari segi pemahaman awak, okey, dari segi pemahaman awak, saya nak awak faham bahawa atom dan juga molekul charge-nya adalah kosong. Charge-nya adalah kosong. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, in order untuk buat persamaan ion, dekat sini kita kena buat one by one. Okey, sekarang ni kita tengok untuk magnesium. Magnesium kalau awak tengok dekat sini, dia terdiri daripada atom ataupun molekul. Okey, magnesium adalah sebuah atom, betul? Okey, memandangkan dia cuma ada satu sahaja. Ada satu sahaja. Bermaksud dia adalah atom. Dan atom kat sini awak kena tahu charge-nya adalah kosong. Okey. Sekarang ni kita tengok cuprum sulfate. Cuprum sulfate. Cuprum sulfate kalau awak tengok dekat sini dia adalah molekul. Okey, dia adalah molekul. Tapi kalau awak pecahkan dia, kat sini awak pecahkan dia, cuprum dan juga sulfate dia adalah ion. Kenapa ion? Sebab dia mempunyai charge yang berbeza-beza. Betul tak? Okey, dia mempunyai charge yang berbeza-beza. Di mana cuprum charge-nya adalah positif 2, sulfate nilainya charge-nya adalah negatif 2. Ini untuk cuprum sulfate. Okey. So, tengok pula untuk bahagian hasil. Bahagian hasil magnesium sulfate pun sama juga. Okey, di mana magnesium sulfate dia adalah ion. Bila kita pecahkan dia akan jadi ion, di mana magnesium adalah positif 2, sulfate adalah negatif 2. Okey, tengok dekat sini Cu ada satu sahaja, bermaksud dia adalah atom, dan atom nilainya charge-nya adalah kosong. Okey, so bila awak dah identify setiap bahan ini charge-nya apa dia, seterusnya cara yang kita nak tahu untuk nak dapatkan persamaan ion, kita kena bandingkan sebelum dan selepas. Okey, kita kena bandingkan sebelum dan selepas. Di mana awak tengok dekat sini magnesium pada bahan tindak balas nilainya kosong. Okey, nilainya kosong. Tapi bila dah sampai hasil tindak balas, charge-nya adalah positif 2. Awak tengok kosong, positif 2. Betul tak? Okey, and then kita tengok Cu kalau kita tengok bahan tindak balas dia adalah positif 2. Hasil tindak balas charge-nya jadi kosong. Okey, betul ya? Yang seterusnya pula kita tengok untuk sulfate. Untuk sulfate sebelum dan selepas. Okey, sebelum dan selepas nilainya sama, iaitu negatif 2. Di mana untuk cari persamaan ion, okey, untuk nak cari persamaan ion, nilai charge yang sama. Okey, nilai charge yang sama sebelum dan selepas tindak balas, awak potong. Okey, bila dah potong macam ni, apa pula awak kena buat? Yang tinggal, okey, bahan yang tinggal awak salin sahaja balik termasuk dengan charge dia. Bermaksud dekat sini magnesium adalah magnesium lah. Okey, so awak salin sahaja magnesium, charge dia kosong kan. So magnesium campurkan dengan Cu charge ni berapa? 2 plus. So Cu 2 plus. Okey, menghasilkan, tengok magnesium dekat sini 2 plus, so Mg2 plus lah. Mg2 plus, and then Cu dekat sini awak tengok charge dia kosong, so tambah Cu. Maka inilah persamaan ion awak. So awak tengok dekat sini, okey, dekat soalan dia dah bagi Mg plus Cu2 plus, so hasilnya adalah Mg2 plus tambah Cu. So hasilnya adalah Mg2 plus tambah Cu. Alright, ini dia. Okey, ini adalah apa yang awak akan dapat untuk persamaan ion. Maka dekat sini awak dapat satu markah. Okey, untuk persamaan ion ni dekat sini saya kena buat panjang sikit lah untuk haba penyesaran. Okey, sebab caranya adalah sama dengan buat tindak balas redox.
Okey, dan saya takut ada student yang akan keliru sikit. Kalau untuk haba peneutralan dan juga haba penyensaran tak ada masalah. Haba pemendakan. Okey, kalau untuk nak cari persamaan ion untuk haba pemendakan dan juga haba peneutralan tak ada masalah. Okey, kalau haba peneutralan awak pilih air, haba pemendakan awak akan pilih garam tak larut. Mendakan itulah yang terhasil tu apa dia. Okey, tapi kalau untuk haba penyensaran ni cara untuk dapatkan persamaan ion adalah memang cara yang sama untuk dapatkan persamaan ion untuk tindak balas redox. Okey, so saya takut dekat situ awak keliru, so that's why saya terangkan panjang sikit lah untuk buat persamaan ion ni. Okey, untuk mudahkan awak. Okey, so seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat, di mana disuruh hitungkan haba penyesaran. Okey, di mana dia dah bagi muatan haba tentu 4.2 dan ketempatan larutan 1.0. Okey, untuk nak cari haba penyesaran ada 3 step. Okey, ada 3 step. Di mana step yang pertama kita cari nilai mol. Okey, kita cari nilai mol. Di mana nak cari nilai mol menggunakan formula N sama dengan mV per 1000. Di mana apa nilai M kita, apa nilai V kita? Okey, dekat sini M kita 0.2, V kita adalah 50. Maka kita just substitutekan sahaja, gantikan sahaja. Okey, so awak akan dapat 50 darabkan dengan 0.2. Betul ke 0.2 ke 2.0? 0.2 Okey. And then kita bahagikan dengan 1000. So awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat mol yang kita akan dapat adalah 0.01 mol. Ini mencari bilangan mol lah. Okey, yang seterusnya kita cari nilai haba yang terbebas, iaitu formulanya adalah Q sama dengan MC theta. Okey, di mana M merujuk kepada jumlah isi padu larutan yang digunakan. So isi padu larutan disebabkan ada satu sahaja larutan, so isi padunya adalah 50. Okey, so 50 darabkan dengan nilai C tadi adalah 4.2. Okey, darabkan dengan nilai theta. Nilai theta tadi adalah suhu tertinggi tolak suhu awal, iaitu 48 tolak 28. Maka theta awak akan dapat 20. Okey, awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat jawapan akhir untuk Q. Untuk Q iaitu 4200 Joule. Okey, ini nilai Q. Okey, bila dah cari bilangan mol, dah cari bilangan Q, nilai Q, seterusnya barulah awak cari nilai delta H. Di mana nilai delta H formulanya adalah delta H sama dengan Q over N. Okey, so nilai Q awak tadi adalah 4200 Joule bahagikan dengan mol awak adalah 0.01 mol. Okey, so awak tekan kalkulator. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak. Okey, jawapan awak adalah 420,000 Joule mol negatif 1. Okey, tapi awak kena ingat bila dia minta haba penyesaran ataupun haba tindak balas, bermaksud depan ni kena ada tanda negatif ataupun positif. So memandangkan awak tengok dekat sini, dekat suhu ni 48 dan 28. Ini suhu awal initial, ini final. So daripada initial kepada final berlakunya peningkatan suhu. Bila berlaku peningkatan suhu, maka awak tahu tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Maka tanda kat sini awak akan letakkan negatif. Okey, ini kalau awak buat jawapan dalam Joule mol negatif 1 lah. Okey, kalau awak nak buat in kilojoule, okey, awak bahagikan dengan 1000, maka awak akan dapat jawapannya adalah negatif 420 kilojoule mol negatif 1. So ini dia jalan kerja kita. Okey, ini kalau awak tengok dekat sini markah ada 3. Okey, markah ada 3. Markah 3 tu dapat daripada mana?
bilangan mol awak akan dapat 1 markah. Okey, mencari haba yang terbebas 1 markah. Dan juga jawapan akhir beserta dengan tanda dan unit yang betul, awak akan dapat 1 markah. Okey, so dekat sini awak akan dapat 3 markah lah dari segi pengiraan. Okey, so kita akan pergi kepada soalan yang terakhir, ini soalan B, di mana soalan B dia kata jadual 6 menunjukkan haba penetralan bagi 2 set eksperimen yang menggunakan asid yang berlainan, okey, untuk bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida. Okey, so awak tengok dekat sini haba penetralan kita asid J untuk set 1 dan set 2 adalah asid K, di mana haba penetralan untuk set 1 55, untuk set 2 57. Pertama sekali awak kena identify. Okey, untuk set 1 dan set 2, haba penetralan mana yang lebih tinggi? Okey, haba penetralan set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Okey. So, jap. Kita tengok soalan. Soalan disuruh terangkan perbezaan. Kita terangkan perbezaan bagi nilai haba penetralan set 1 dan set 2. Okey, sekarang kita dah tahu dah. Kita dah tahu untuk set 2 haba penetralan lebih tinggi, set 1 lebih rendah. Why? Sebab set 1 guna asid J, set yang kedua menggunakan asid K. So, kalau kita dah belajar, kita dapat kenal pasti bahawa asid K sebenarnya adalah apa? Dia sebenarnya adalah asid kuat. Manakala untuk set 1 dia adalah asid lemah. Okey, macam mana kita tahu asid J adalah asid lemah, asid K adalah asid kuat? Sebab kita akan ikut berdasarkan kepada definition bahawa kalau asid kuat dia akan mengion sepenuhnya. Bila dia akan mengion sepenuhnya di dalam air, maka tak ada haba yang perlu diserap kembali. Okey, tak ada haba yang perlu diserap kembali untuk mengionkan sepenuhnya. Sebab pada dasarnya asid kuat tersebut dah terion sepenuhnya. Okey, itu dari segi definition. Kalau asid lemah awak kena faham nilai haba penetralan sebenarnya untuk asid kuat dan asid lemah adalah sama. Okey, tapi asid kuat dia mengion sepenuhnya. Asid lemah dia mengion separa lengkap. Bila dia mengion separa lengkap, haba yang dibebaskan tadi asalnya 57, tapi sebahagian daripadanya kena diserap semula. So contoh 57 yang diserap semula tu adalah 2 kJ. Kenapa kena serap balik? Sebab ada molekul ataupun ada ion yang masih tak terion sepenuhnya. Okay, so that's why dia kena serap semula, menyebabkan haba penetralan dia lebih rendah. Okay, ini kalau awak perhatikan kat sini, markahnya adalah 3 markah. Okay, bila 3 markah, pertama sekali awak kena identify asid K adalah asid apa, asid J adalah asid apa. Okay, salah satu pun tak apalah, kalau awak mention dua-dua lagi baik. Okay, di mana kalau kita tengok untuk poin yang pertama, okay, kita nyatakan bahawa asid K ialah asid kuat, manakala asid J ialah asid lemah. It is better for you untuk you mention dua-dua jenis asid lah. Okay, but in this case kalau kita tengok pada skema jawapan dia just mention satu sahaja. Okay, tapi saya sarankan kepada awak mention dua-dua. Okay, asid K adalah asid kuat, manakala asid J adalah asid lemah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita bagi definition. Asid kuat tu apa dia? Asid lemah tu apa dia? Di mana by definition kita dapat kenal pasti bahawa asid K, asid K dia merupakan bahan yang akan mengion sepenuhnya, manakala asid J adalah bahan yang akan mengion separa lengkap. Itu dia. Ini keyword dia. So asid K adalah asid kuat, so dia akan jadi mengion sepenuhnya, manakala kalau asid lemah dia akan mengion separa lengkap. Ini keyword dia. Okey, itu untuk poin yang kedua. Manakala untuk poin yang last, awak kena nyatakan, okey, bila dia dah mengion separa lengkap, apa yang dia akan buat? Maka dia akan serap semula sebahagian haba untuk mengionkan balik molekul tersebut. Maka ini adalah yang ketiga lah. Okey, sebahagian haba yang dibebaskan akan diserap semula. So dekat sini keyword dia adalah diserap semula oleh molekul asid J untuk mengion sepenuhnya. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini 3 markah. So
poin yang pertama awak akan dapat 1 markah. Poin yang kedua awak nyatakan definition, awak akan dapat lagi 1 markah. Lagi 1 markah. Manakala last kali awak kata diserap semula, lagi 1 markah. So dapat 3 markah. Okey, jadi setakat ini sahaja untuk video kita untuk yang pertama, haba penyesaran. Okey, saya ambil masa sedikit ni untuk terangkan dari segi persamaan ion tadi and everything. Okey, jadi video ni akan jadi panjang sedikit lah. Okey. So, seterusnya untuk video yang seterusnya kita akan pergi kepada soalan trial Kedah set 2 2021 untuk haba penyesaran juga. Okey.